Imran ayat 191, alladzina yazkurunallaha qiyama wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina azabannar. Yang bermaksud yaitu orang-orang yang allazina yazkurunallah, orang-orang yang mengingati Allah waktu berdiri, waktu duduk, waktu berbaring. Maknanya gambaran sifat orang beriman ni sentiasa mengingati Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan memikirkan tentang kejadian langit dan bumi, lalu mereka berkata Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila, tidaklah engkau menjadikan sesuatu batila, dengan sia-sia. Sebab tu perjalanan hidup kita ni ialah secara adatnya ada kita suka, ada kita tak suka. Tetapi apa yang Allah Ta'ala takdirkan, dia ada hikmah dia. Cuma kadang-kadang kita nampak ataupun tidak. Yang tu saja. Kita nampak ataupun tidak. Yang tu saja. Ialah atas usaha ikhtiar, kita memang disuruh usaha ikhtiar. Kita merancang, kita mengatur, kita mentadbir. Tetapi yang menetapkan siapa? Yang menetapkan ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu kita tak boleh nak merobohkan takdir yang Allah Ta'ala tetapkan. Dan dalam masa yang sama, nisbah kita sebagai hamba, kita ikhtiar lah. Kita ikhtiar, kita rancang. Tetapi bila berlaku sesuatu tu, maknanya dia ada hikmah dia. Dia ada hikmah. Sama ada kita nampak ataupun kita tak nampak. Itu maksud dia gitu. Jadi yang dikatakan Allah Maha Kaya ni apa lagi? Maha Kaya Allah ni, maksud Maha Kaya terhindar daripada tekanan. Terhindar daripada paksaan. Terhindar daripada tekanan, terhindar daripada paksaan. Sebab tu ayat dalam surah Az-Zariyat ayat 56 tu, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan tidak kami jadikan jin dan manusia ni, hikmah dia apa? Mengabdikan diri kepada kami. Itu hikmah dia. Bukan makna kalau kerana, terjemah kerana tak tepat. Sebab lam situ dipanggil lam lil hikmah, bukan lam ta'lil. Bukan lam ta'lil. Kalau kerana ni seolah-olah ada paksaan. Allah Ta'ala buat kita, nak suruh kita sembah dia. Dah, hikmah aja. Kalau kita sembah, kita untung. Kita tak sembah, kita rugi. Adapun disembah Allah, tak ada rugi, tak ada apa. Tetap sediakanlah hebat. Yang ruginya ialah kita. Itu maksud dia. Sebab tu Al-Mu'minun ayat 115, Allah Ta'ala kata, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu manusia ni menyangka kami ni, yakni Allah menciptakan kamu manusia ni main-main saja dah. Wa annakum ilaina la turja'un, dan sesungguhnya kamu semua ni nak balik mai jumpa kami. Sebab tu kita duduk di atas dunia ni selalu kita sebut hanya satu persinggahan saja. Tu tajuk lagu Rahmat Eka Matra. Baik. Tak tahu bila nak buat konsert pula, tak tahu. Lah ni konsert rock saja. Kemarin Sweet Charity buat di JB. Mujok tak pi, kalau aku pi naya. Baik, tak apalah. Baik tu bagi hilang ngantuk lah, kan apa. Kemudian sambung lagi ayat. Sambung lagi ayat. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Bahawasanya kami, yakni Allah. Baik. Di sini ni saja saya nak urai sikit. Dia kadang-kadang kita tengok ayat Quran ni, Allah Ta'ala kata kadang-kadang aku, kadang-kadang kami. Jadi kami ni, kadang-kadang kalau orang yang tak mengaji, takut dia faham kata, oh kami, Allah Ta'ala banyak kami. Sini ni dia panggil mutakallim mu'azzim nafsah. Allah Ta'ala sebut kami itu dengan makna megah, besar, sombong. Maksud dia gitu, nisbah Allah. Bukan makna kami itu dua. Kalau kita mengaji dalam bahasa Melayu, kami ni dipanggil apa? Kata ganti nama. Kata ganti nama. Saya, aku, kami. Kalau ramai, kami lah. Kalau kami ni maknanya paling tak ada dua. Awak kalau bahasa Perak, awak saya. Kalau awak, kalau belah kami, awak ni hang. Awak ni hang. Tu serta lu tu batu gajah, saya tak pergi lama dah batu gajah. Ustaz, malam ni awak tak ada tau. Oh, awak tak ada. Kuliah saya tak ada ke? Tak, kuliah ustaz ada. Awak je tak ada. Kuliah
ustaz ada, awak je tak ada. Oh sorry ustaz, sorry. Saya tak ada, kuliah ustaz ada. Abanglah duk awak mana aku tahu. Abang-abu tak apalah kalau awak. Dia tahulah awak tu saya. Kalau boleh Abu. Abu marah saya cakap Perak. So cakap Ustaz. Dia punya makrah dia tak masuk. Jadi kadang-kadang Allah Taala guna inna. Sesungguhnya kami. Bila kata kami ni bukan makna banyak dak. Kita pegang tetap kul huwallahu ahad. Allah Taala ni esa. Cuma disebut kami itu dipanggil mutakallim muazzim nafsah. Maknanya nak membesarkan Allah. Sebab tu kami. Sebab tu kami. Tapi tunggal juga. Tu masuk dana. Baik. Tak apalah tu. Saja sebut tu. Kemudian dia kata lagi. Telah kami, yakni Allah, sedia, yakni cadang. Sedia dengan makna cadang. Bagi segala orang yang zalim itu. Maknanya, sesungguhnya kata Allah, kami duk cadang dah. Duk sedia dah kepada orang yang zalim. Apa makna zalim? Meletakkan sesuatu tidak kena pada tempat. Jadi zalim yang terbesar ni apa dia? Kufur, mensyirikkan Allah. Tu zalim yang terbesar. Kemudian apa dia yang Allah Ta'ala duk cadang ni kepada orang zalim ni? Sambung ibarat kitab, dia kata api neraka keliling dengan mereka itu orang zalim oleh lingkungannya api. Baik. Jadi bagi mereka ni dalam keadaan api neraka berada pada tempat duduk keliling. Sebab tu kalau kata penjara, duduk tengah penjara tak boleh keluar, dilingkung dengan dinding dan juga besi. Adapun orang zalim ni Allah Taala azab duduk dilingkungi dengan api. Sebab tu ayat tadi Allah kata siapa nak beriman, siapa nak kufur. Tapi ingat, hampa nak kufur ni kami duk cadang dah. Orang yang kufur ni nak azab seperti ni. Nak azab seperti ni. Tu maksud dia gitu. Baik. Kemudian apa gambaran azab? Sambung lagi ayat, dia sebut lagi. Wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhl. Dan jika minta tolong mereka itu ahli neraka dengan air. Kena baca lagi tu. Pasti orang Kedah. Ni, tafsiran ni. Tapi sini baca air tak? Bu, ini orang air panggil. Air ke ayo? Ayo. Lupa. Baik. Ayo boleh, boleh, ayak boleh. Kalau orang Banjar kata banyu. Banyu dingin. Itu bahasa Banjar. Banjar. Saya ni orang Banjar lah. Bukan orang Banjir. Tadi Pak Ji tu ada dekat UK. Saya di UK tadi. Apa jangan terkejut. Ulu Kintah. Ustaz orang Banjir lah. Bukan Banjir Pak Ji. Banjar. Orang Banjir. Coach lah. Tanya kata aku orang Banjir. Coach. Babu kena coach dia tu. Baik. Balik pada tafsiran. Jadi bila duduk dalam api ni rasa hangat. Rasa hangat. Jadi sebut hangat lah. Rasa panas. Bila panas ni kering tekak nak kepada air. Bandingan kita di dunia apa kalau duduk tengah panas rasa dahaga. Maka ahli neraka ni duduk dalam neraka pun rasa dahaga. Duduk menjerit, melolong, meraung, duduk minta tolong, nak minum. Sebab tu kalau kita tengok ayat Al-A'raf ayat 50. Allah Ta'ala sebut tentang dialog ahli neraka panggil ahli syurga. Apa dia kata? An afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Semput pun. Baik. An afidu alaina minal ma'. Ni, ahli neraka panggil ahli syurga. Oi, bawa mai lah limpah sikit ayak kat kami. An afidu alaina minal ma'. Ni, bawa mai sikit ayak yang ada kat hampa tu, bawa mai kat kami sikit. Kemudian au mimma razaqakumullah, ataupun yang direzekikan kepada hampa makanan. Daripada Allah. Minta minum dengan minta makan. Kemudian apa ahli syurga jawab? Qalu inna Allaha harramahuma 'alal kafirin. Jadi apa? Kata ahli syurga, qalu innallaha harramahuma. Sesungguhnya Allah mengharamkan keduanya
ayat dengan makan. Alal kafirin, ke atas orang-orang kafir. Tu dia. Sorry lah, minta maaf lah, tak boleh bagi dekat hangpa. Ni gambaran nanti ke depan tentang suasana hari akhirat. Jadi disebut di sini bila duduk dalam neraka ni panas, depa meraung. Meraung maknanya minta ayat. Minta ayat. Kemudian sambung lagi ibarat kita, dia kata ditolong mereka itu ahli neraka dengan ayak hangat. Tu dia. Kalau air hangat tak kena tak? Kena sebut tu. Air panas pun kena. Ni pasal orang Kedah. Dengan ayak hangat. Baik. Jadi kalimah yughasu tu asalnya tolong kepada perkara baik. Asalnya yughasu. Tetapi di sini dipanggil musyakalah. Diberi tolong dengan ayak yang panas. Sebab itulah dalam hadis sebut mereka meraung jangka masa yang lama. Bila didatangkan ayak panas, bila datangkan ayak tu pula panas. Ayat tu pula panas. Disebut dalam Al-Waqi'ah ayat 41-42. Wa ashabus shimal ma ashabus shimal. Dan golongan kiri teduh tetapi tak selesa. Macam duduk dalam asap. Macam mana? Selesa tak? Duduk dalam asap tak selesa. Tambah pula orang yang Allah, kalau orang isap okok lagi tak boleh duduk. Duduk kedai makan dia belah gitu Dia tak boleh menyamar, tak boleh nak menyamar dia. La baridim wala karim. Tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Ini gambaran siksaan azab neraka. Sebab itulah bila meraung minta tolong minta ayat diberi yughasu, maknanya ditolong mereka itu dengan ayat hangat. Dengan ayat panas. Air dengan air panas. Maksud dia gitu. Panas payah sebut. Baik. Kemudian sambung lagi dia kata seperti tahi minyak lekat di kaki botol itu. Ini dia buat tamsil lah. Maksud seperti tahi minyak tar tu, dia lekat di kaki botol minyak yang panas tu. Hitam lekat kan. Ni di antara gambaran panas api neraka. Tu maksud dia. Kemudian apa berlaku lagi? Sambung lagi ayat dia kata yashwil wujuh, menghangus ia ayat hangat tu akan segala muka orang yang meminumnya kerana sangat hangatnya. Tu dia. Sebab ayat yang sangat panas ni tak ada nak minum lagi, hancur dah muka. Sebab apa? Terlalu panas. Kemudian asbab minum tu pula memutuskan tali perut jadi relai. Sebab tu bila kita baca ayat ni gerun kita. Gerun kita. Sebab tu di dunia kalau teruk sangat pun habis tak ada, mati. Tu paling tak ada. Habis tak ada, mati. Sebab tu hari Senin tadi saya cerita, pagi tadi pun saya cerita. Tu imam masjid tinggi, saya duduk kuliah tu, saya baca tafsir ni seminggu 2 kali. Hari Selasa dengan hari Rabu kuliah subuh. Selalu kalau saya kuliah dia duduk macam ni, dia duduk tepi tu ada kitab apa. Tak banyak cakap, kemudian suara pun tak kuat. Bagus, umur 71. Kemudian dia meninggal hari Senin tadi, accident, kena langgap lori air ke apa tau. Jadi saya kuliah di depan Petronas tu ada surau, saya kuliah muslimat situ hari Senin. Tiap minggu hari Senin saya kuliah situlah, pukul 9.30 sampai 10.30. Kemudian bila habis kuliah tu, depa suruh buat tahlil pasal ada kenuri, ada kok tu buat kenuri. Habis buat tahlil tu dalam 10.40 lebih kurang lah, baru berlaku accident. Mana dah berlaku dah lah, mana berlaku mungkin dalam 10 lebih macam tu lah. Saya pun keluar tu, kok tu duduk idang, dia kata ustaz tu ada orang tua mati dia dah. Tak tahu siapa dia pun tak tahu. Jadi saya pun tak pergi tengok pasal ramai ada orang malas tu nak pergi. Kita pun belah masuk dalam grup WhatsApp, kata tu imam masjid tinggi. Tak apalah mati tu. Pagi sebelum meninggal tu dia siap dah kain kapan. Dia siap dah kain kapan. Lepas tu anak belakang dia tanya. Anak belakang kata, "Ni Pak Long dah siap kain kapan, siapa mati hari ni?" Dia kata, "Tak ada siapa, sajalah aku siap-siap kok siapa-siapa mati." Lalah dia. Saja aku ready kata, kok ada siapa mati sajalah ready, tak ada apa pun, saja ready. Kemudian hak kain kapan yang dia siap tu lah dia ambil dekat rumah dia. Balut dia. Ni yang kata ajar ni. Kita tak tahu. Sama juga macam contoh baru ni yang YB Datuk Salihuddin meninggal kan. Kan sebelum tu dia ada program di UUM. Student UUM tanya soalan dia. Baca surah Al-Hakumut Takatsur. Hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megah kamu dengan harta, dengan pangkat, kedudukan. Sehingga kamu masuk lubang kubur. Kemudian dia respon, dia kata betul, dia kata I'm minister, dia kata cakap orang putih dah. Menteri, ada escort, ada kereta rasmi, ada bodyguard. Sampai bila? Mati habis ya? Rupanya tak lama semua lepas tu. Lepas makan durian mati. Lepas makan durian kan masuk ubat kan.
Jadi dia cerita tu, dia kata sampai bila saya tengok hebat dengan naik kereta rasmi cermin gelap. Lepas tu pula ada PA, ada bodyguard, ada escort. Kalau kami nak pergi mana tu semua pakat orang tepi. Kalah satu depan ni dengan lembu kalah. Hak tu kalah. Kata kat Abu, dekat CRB aku tepi. Ingat aku meletang bah, tengok loh. Popok ni menteri tu loh. Kita tak apalah, kita tepi lah, hormat tak apa. Jadi dia kata sampai bila mati habis dah. Nampak? Mati habis. Rupanya mati sungguh. Sahabat kita main. Baik. Masuk. Syarah Ustaz. Syarah Usim tu tengah mengajar. Yang tu nak cerita ni baru cerita lah. Dr. Sabri tu. Yang tu kalau kita kata zahirnya kematian yang baik lah. Baru lepas sembahyang subuh. Lepas tu ada wuduk lah kita kata. Lepas tu pula tengah kuliah. Kan dia duduk gaduh sakit dada kan. Serangan jantung tu. Lepas tu kita tengok bila nak tarik nyawa macam ada bunyi. Macam bunyi. Tu dia panggil koroh-koroh. Dia macam bunyi tu. Kita ambil pingsan apa ni. Habis tu. Muda lagi tu. Bukan dalam 50 lebih kot. Dia kerja lagi. Mungkin tahun ni nak pencen lah tu. Tapi tu yang kata sampai masa. Jadi kita yang ada peluang ni kita pakat-pakat mai. Kita pakat-pakat mai. Duk sihat lagi kita pakat mai. Jadi bila Abang Abu dia buka kuliah sini, Darul Hijrah ni, maknanya sebagai kelebihan orang di sini lah. Sebab tu asbab dia buka di sini, saya pun boleh mai kenal dengan tuan-tuan dan puan-puan. Tidak, saya pun tak kenal. Jadi bila kita buat program ni, biasalah dari segi dana tu memerlukan dana. Lagi pula Abang Abu ni dia tumpangnya surau ni, bukan surau manage. Dia manage 100%. 100%. Jadi sebab itulah kalau ibu-ibu ada kelebihan apa nak sumbang tu, tabung dua ada tu, luar tu habuh lah tu. Sebab dia manage semua, sagu hati ustaz apa semua semua dia manage. Jadi kita nak bantu, mungkin kalau nak bantu banyak, kau nak taja ustaz kau banyak. Jadi kita bagilah 10 20 ke tu tabung tu. Jangan duk renyah saja. Lah renyah tak edit. Ni saya cerita. Saya takut tuan-tuan puan faham, Abu surau bayar. Bukan surau bayar, dia bayar. Dia yang manage. Jadi asalnya dia bincang dengan Ustaz Yusran. Lepas tu Ustaz Yusran kata kat saya, dia mau kena pergi tolong Abu dia. Padahal jauh saya main, memang jauh. Saya main jauh lah. Tapi saya tak kisahlah, saya dah ada dekat UK, pada kuliah dah, jadi saya sekali jalan lah. Dekat UK sekali jalan, lepas tu pergi Lenggong, lepas tu balik tidur saat petang pulang. Sebab tu alhamdulillah lah. Sebab tu kita pakat bantu. Biasalah dari segi kita nak mengaji ni, di antaranya perbelanjaan. Dia kena ada kos perbelanjaan. Tu maksud dia nak. Baik, tak apalah tu. Habis. Jadi nak cerita kata kematian kita ni kita tak tahu bila. Kita tak tahu bila. Sebab tu kalau tanya, kalau boleh ingin hidup 1000 tahun lagi seperti batu-batu, tu sweet certi. Baik, tak apa. Cukup cakap tu. Kemudian sambung lagi ayat, dia kata lagi bi'sasyarab, sejahat-jahat minuman, wasa'at murtafaqa, dan sejahat-jahat api neraka itu manfaat. Ini seburuk-buruk umat, dan sejahat-jahat manfaat ialah dimasukkan ke dalam neraka. Pak Lang lewat ni Pak Lang. Ingat aku pergi mana berkemping ke apa Pak Lang? Okey. Baik. Jadi ini gambaran balasan orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita sebut tadi ayat ni menggerunkan kita. Jadi asbab ayat gerun ni lah membawa kepada kita ni sentiasa beriman dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis. Kemudian dia mai pula ayat yang ke-30. Jadi ayat yang ke-30 ni pula Allah Ta'ala nak menceritakan kepada kita tentang golongan orang-orang yang baik pula. Sebab tu dia menjadi kebiasaan uslub Quran. Kebiasaannya bila cerita tentang hal orang beriman, dia akan main pula cerita tentang hal orang yang kufur. Maka dengan sebab tu kesusahan di dunia ni, di antara hikmahnya ialah Allah Ta'ala hendak kita ni manusia yang kadang-kadang terlupa kepada Allah ni, supaya kita kembali semula kepada Allah. Bandingan seperti kanak-kanak kita sebagai orang tua, duk larang buat sesuatu perkara ni bahaya, dia tak dengar, duk buat juga. Duk buat menangis teriak. Kita kata tu lah orang habaq tak dengar. Ni pun
Biasalah lagu tu. Biasalah, budak-budak lah kita tahu. Orang habaq tak dengar, dok main juga. Jatuh mula lah teriak. Oh, teriak dah kot 15 minit kot. Lepas tu okey pula, berlari pula. Baik. Jadi, di sini ni hikmah Allah Ta'ala uji kita, orang beriman dengan kesusahan ialah nak bagi kita rasa dan nak mengisahkan kita supaya kita ingat semula kepada Allah. Tetapi bagi orang yang mata hati tertutup ni, membawa kepada tak nampak juga akhirat. Bawa kepada tak nampak juga akhirat. Tu maksud dia gitu. Baik, habis. Kemudian sambung ayat 30. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Bahawasa segala mereka, yakni orang yang telah beriman. Jadi ayat ni dia kata sesungguhnya segala mereka, yakni orang-orang yang telah beriman. Ini telah beriman maknanya telah percaya. Sebab amanu tu dia panggil kalimah madhi. Bagi kalimah madhi, telah percaya. Percaya kepada apa? Berbalik kepada 6 rukun iman, iaitu kita percaya adanya Allah. Percaya dengan sungguh Allah Ta'ala ni memiliki sifat apa? Sifat kekal, sedia. Sebagaimana dihurai dalam Usuluddin. Kemudian yang kedua, kita percaya juga adanya malaikat. Walaupun kita tak nampak malaikat, tetapi kita yakin malaikat ni ada. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran dan juga hadis. Begitu juga kita beriman dengan segala kitab adalah kalam Allah. Di antaranya ialah Al-Quran, bukan rekaan manusia. Yang kita baca, yang disampaikan oleh segala utusan Allah, para rasul, sehingga turun-temurun kepada kita. Dengan kita beramal dan kita baca. Kemudian kita beriman juga segala rasulnya. Di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita beriman adanya hari akhirat. Walaupun kita tak tahu bila masa ditetapkan dan kita tidak ada rasa syak, tidak rasa ragu-ragu. Sungguh ke kiamat ni? Nisbah kita orang beriman, ya, kiamat pasti akan berlaku. Cuma kita tak tahu bila. Jadi kalau kita tengok hadis-hadis yang menceritakan tentang berlakunya kiamat ni, kalau tanda-tanda kecil ni boleh katakan semua dah keluar dah. Di antaranya sebagaimana kita dapat merasai hari ini, masa waktu ni cepat berjalan. Nabi sebut dalam hadis dia, la taqumus sa'atu hatta yataqarabaz zamanu. Tidak akan berlaku kiamat sehingga masa ni jadi cepat. Apa gambaran masa jadi cepat? Setahun kita rasa macam sebulan. Sebulan kita rasa macam seminggu. Seminggu macam sehari. Sehari macam 1 jam. 1 jam macam 1 nyalaan api. Dan memang kita hari ni rasa macam tu. Kita duk berasa baru 20-23. Tengok-tengoklah bulan 8 dah. Sak ya bulan 8 dah. 4 bulan lagi habis tahun 20-24 pula. Tu pun kalau dan. Dah setahun dah. Setahun sudah berlalu, Februari muncul kembali. Dengan kehangatan semalam. Yang tu eliket. Baik. Tak apa. Begitu juga tahun Islam ni. Duk berasa baru ya. 1445. 1444. Tengok-tengok 1445 dah. Masa cepat. Sebab tu masa ni kita tak boleh tahan. Dia akan berlalu dan berlalu dan berlalu. Cuma nisbah kita bagaimana kita nak manfaatkan masa tu. Sebab tu Allah Ta'ala sumpah dengan masa. Wal asr, demi masa. Innal insana lafi khus, sesungguhnya manusia ni dalam kerugian. Kecuali 4 golongan. Illal ladzina amanu, orang yang telah beriman, wa amilus solihat, dan beramal dengan amal yang soleh, wa tawasau bil haq, pesan memesan dengan kebenaran, wa tawasau bis sabr, pesan memesan dengan jalan sabar. Sebab bila kita dakwah, bila kita habaq, bila kita cerita, respon dia tak sama. Ada orang yang boleh terima, ada orang yang tak boleh terima. Yang penting apa yang kita habaq tu bertepatan dengan kehendak syarak yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang orang nak kata, dia akan kata. Mulut orang tak boleh tutup. Dia nak kata apa tu dia punya pasal. Yang penting kita habaq tu benda yang betul. Tu maksud dia gitu lah. Baik. Begitu juga kita percaya pula dengan qada dan qadar. Qada dan qadar, setiap yang berlaku semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Sebab tu bila kita ada 6 perkara ni, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang yang telah beriman. Reti pada kalimah amanu dia panggil fi'il madhi. Telah beriman dari segi syarak 6 rukun tadi. Iman sebagai asas, sebagai tapak. Kemudian atas tapak tu bina pula apa dia? Wa amilus solihat. Sambung lagi dia kata, dan beramal yang soleh-soleh itu. Dan beramal. Amal ni cakap Arab, bahasa Melayunya kerja. Bahasa Melayu kerja. Cuma huruf kita bila kita sebut amal kait dengan perkara agama. Bila sebut kerja kait dengan keduniaan. Sedangkan amal cakap Arab, kerja cakap Melayu. Esok kalau orang yang kerja cuba ubah tengok minggu depan. Pergi mana tu yuk? Nak pergi beramal. Oi, pergi beramal? Oh, nak pergi beramal mana? Nak pergi beramal lah. Iyalah nak pergi beramal. Cuti kah? Tak kerja kah? Ni nak pergi beramal lah ni. Dah, awak tanya ni tak pergi kerja ke? Kerja kah? Kerja kah? Ni teman nak pergi beramal lah ni. Dah, tahulah beramal tu. Tak pergi kerja kah? Beramal tu kerja lah. Itulah mika. Orang mengaji tak mau mari. Islam hadari. Orang mengaji kau tak mari. Itu maksudnya tu. Jadi balik pada cerita kita. Bukan apa Ustaz, kami nak jual, kami kan makan. Memanglah hang tak makan. Mereka makan boleh jual ke? Tak boleh. Ni syarat. Sebab tu dalam bab muamalat dia ada pula bab dia. Kita nak jual mesti barang yang kita milik. Barang curi tak boleh. Kita balas iPhone orang. iPhone 4 3 kali dah aku boleh tengok tapi tak beli lagi. Ada baru ni tengok iPhone 14. 4,000 lebih mampu. Murah 1,000. Dia turun 1,000 pasal nak keluar iPhone 15. Nak keluar iPhone 15. Abang boleh ambil? Abang boleh ambil? Saya hari tu pergi beli casing iPad isteri tu. Lepas tu dah pergi masuk kedai Swiss tu. Sajalah tengok murah 1,000. Lepas tu hak pekerja dia lah kata, dia kata ustaz ni turun 1,000 ustaz. Kata pasal turun 1,000. Dia kata iPhone 15 nak keluar. Saya tanya pula hal 15 tu berapa mata pula? 4 pula belakang. Tidak 3 mata kan? 4 pula. Tak tahu dah, tak tahu. 4,000 lah, 4,900 Tidak dekat 6, dekat 6,000. Saya duk fikir letak ambil. Tak payah letak. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Baik, tak apalah. Jadi nak cerita kata, kita nak jual, kita kena milik dulu. Itu dalam bab muamalat. Begitu juga bab munakahat. Bab nikah kahwin. Bab nikah kahwin dia tanya bab nafkah. Nafkah ni dengan sebab 3. Dengan sebab kita menikah, dengan sebab keluarga, dengan sebab kita milik. Jadi dengan sebab nafkah, dengan sebab menikah ni apa? Kita menikah dengan isteri kita. Maka wajib nafkah. Nafkah pula mengikut kemampuan kita, suami. Tu dalam kitab sebut ni tu. Contoh kalau kita isteri, kita grade 5-6. Grade 5-6. Gaji berapa kalau grade 5-6? Kakak 10. Lebih. Katalah 12,000 gaji sebulan. Laki-laki gaji 2,000 ya sebulan. Jadi kalau dari segi tanggungan, laki wajib sedia rumah pakai mengikut kemampuan laki. Jadi laki 2,000 gaji dia mampu sewa, sewa lah. Takkan Ustaz, awak grade 5-6 Ustaz, 12,000 takkan nak sewa. Kalau hang ihsan nak bayar laki hang tak apa. Laki kata aku mampu takat ni. Aku mampu tekat ni. Lepas tu kalau hang kata nak beli rumah hebat, hang pakai loan hang. Tak apa. Tapi kewajipan lelaki tekat tu pasal dia mampu tekat tu ya. Ni kalau kita mengaji bab dalam bab nikah pula, menakahat. Sebab tu Islam dia tidak zalim. Dia tidak zalim. Contoh kata apa contoh? Contoh kalau berlakulah penceraian, ada anak kecil, wajib kena nafkah. Jadi nafkah ni bukan tentu isteri. Kalau isteri tentu dia minta seorang 500, kena ada anak 4 orang 2,000. Gaji lelaki 1,500. Dia nak makan mah.
Sebab tu dia akan pergi mahkamah. Mahkamah yang akan putus. Dia akan tengok gaji lelaki berapa. Gaji lelaki berapa? Kita katalah gaji lelaki berapa? 1,500. Anak 4 orang. Okey, dia kira-kira 100 orang. 4 orang 400. Kena bayar nafkah. Yang tu takat tu lah. Takkan Ustaz, kalau 100 berapa ringgit sehari. Bukan kira lagu tu, kira kemampuan dia lah. Dia kira kemampuan dia. Lepas tu buat lelaki pula tak bayar nafkah pula. Yang tu salah lelaki. Yang tu salah lelaki. Walaupun bini tu gaji banyak, tapi dia ikut kemampuan suami. Yalah ada ramai. Melainkan kalau atas ibu-ibu atas ihsan, ibu-ibu ada gaji bantu suami. Yang tu okey, tak ada masalah. Pasal apa? Dah berjanji kan, sehidup semati. Sehidup boleh, semati nanti dulu. Pi dulu. Tu maksud dia gitu nah. Nak cerita kata tu, Islam dia meletak tu dia tak boleh ikut kemampuan. Ikut kemampuan. Tu maksud dia gitu nah. Dia yang masalahnya ialah cuma kita ya. Ambil tahu tak ambil tahu, yang tu ya. Yang salahnya kita tak ambil tahu, tu yang salah kita. Ni yang kata kerja amal soleh. Mana kita buat kerja tu kerja yang baik. Semua syarat syarat menetapkan bab soal ibadah, munakahat, muamalat, jual beli dan juga undang-undang dipanggil jinayah. Orang tak sembahyang nak hukum macam mana, orang mencuri nak hukum macam mana, semua dah. Cuma masing-masing tanggungjawab lah. Dalam bab hukuman tak sembahyang ni pihak autoriti, pemerintah. Pemerintah. Tu maksud dia gitu. Baik, habis. Kemudian sambung lagi ibarat kita, dia kata lagi, kami yakni Allah, kena takdir situ, beri pahala mereka itu. Beri pahala mereka itu. Jadi di sini ni pengarang dia terjemah maksud dulu. Iaitu kami yakni Allah beri pahala mereka itu, yakni kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Itu maksud dia. Apa ilat dia? Dia kata kerana bahawa kami yakni Allah tiada mensia-sia akan pahala mereka yang membaik akan kerja amalan. Jadi maksudnya Allah tidak mensia-siakan amalan orang yang berbuat kebaikan. Maka kita orang mukmin buatlah apapun yang membawa kepada dua tempat, sama ada dunia dan akhirat. Sebab tu bagi kita orang beriman tidak memadai habuan dunia semata-mata. Kita lebih kepada habuan yang lebih besar, iaitulah akhirat. Sebab tu kita orang beriman jangan tinggal satu doa yang kita sentiasa ingat. Yang ni kalau gerak pukul 3 pagi pun suruh baca, insya-Allah boleh. Doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa tu dia komplit tu, dunia akhirat. Dunia kita minta hasanah, akhirat kita minta hasanah. Kemudian waqina azabannar, dan pelihara kami daripada azab neraka. Jadi bagi kita jaga iman. Jangan bagi rosak. Sebagaimana hari ni pula mai pula ajaran baru pula. Tak ajaran apa? Ajaran Hulk Hogan. Tu sihat tu apa kata Nabi Muhammad? Tuhan. Tu bercanggah semua tu. Nabi Muhammad kita beriman dia sebagai seorang rasul, bukan Tuhan. Tuhan ni Allah tu esa, tunggal. Tu. Tapi itulah kadang-kadang ajaran-ajaran macam ni ada orang yang ikut. Tapi kita tak heran sebab apa? Ayah pin tu, ni kaki, ayak kaki dia pun orang-orang boleh minum. Tak tahulah kalau ada unsur pukau apa, tak tahulah kan. Tapi tak kaki ayah pin tu pun, ayak kaki ayah pin pun orang boleh minum. Nak heran apa? Sebab tu kita dalam kehidupan kita kena mendengar kuliah kita tak boleh tinggal. Mana bukan maksud dari tinggal ni kalau ada hair tak apalah, tapi jangan tak datang langsung. Ada orang dia tak tahu kuliah ni, kuliah ke kitab-kitab apa dia tak tahu. Dia kira keluar pagi balik petang. Kadang-kadang sampai malam. Cari rezeki bawa pulang untuk orang yang tersayang. Tu siapa dah? Rani Syarif tak? Sampai hang tak dan langsung nak dengar lah sama. Dah usah lah ni, kan ada YouTube, kita orang dengar sambil tidur je. Tu yang tak dapat apa tu. Sambil tidur 5 minit kau dengar. Lepas tu huyuk macam tu. Tu maksudnya. Lepas tu kita kena majlis ilmu kita jangan tinggal. Walaupun kita tak boleh nak orang panggil apa, setiap masa kita attend majlis ilmu. Attend tu. Mana kata ada seminggu dapat sekali ke 2 kali, okey lah. Sebab kita kena sentiasa upgrade. Dunia kita upgrade. Dunia kita upgrade. TV mana ada TV almari, mana ada lah ni. Semua TV seperti canai ya, nipis ya. Pencuri nak angkut pun sedang TV tu. Macam mana ringan.
Tak ada, kita upgrade handphone kita upgrade, semua kita upgrade. Pasal apa bab agama kita tak upgrade? Bab bacaan Quran kita duk baca wa ma umiru illa apa pasal apa kita tak upgrade? Bunyi juga Ustaz. Ada kawan tu dah tak bunyi. Duk tengok spek mata tinggal bunyi pun dia tak. Spek mata tinggal. Lalah ini Jasmine tanya, dalam 3 orang ni tak ada siapa boleh baca ke? Bukan tak reti. Saya baca bunyi syair. Sudin baca bunyi Arab. Ramli baca tak bunyi langsung. Tu cerita apa? Pendekar berjalan lepuk. Baik. Tu maksud dia nak. Sebab tu balik pada cerita kita ni, apa ni, kita buat amal soleh bertepatan dengan apa yang Allah Ta'ala suruh dan Nabi bawa. Amal tu pula ikhlas semata-mata kerana Allah. Ikhlas ni apa makna? Makna bersih. Akhlasa yukhlisu ikhlas. Orang Arab kata khalas. Khalas ni makna selesai. Selesai, siap, makna bersih. Saya tak ada habuk apa. Tak ada habuk apa. Sebab tu dituntut pada kita ni buat amal wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin, dan dituntut kepada kita mengabdikan kepada Allah dalam keadaan membersihkan amalan kita tu semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lepas pada tu amal yang kita buat kita serah kepada Allah. Walaupun kita tahu amal yang kita buat ni tak sempurna, tapi kita harap Allah Taala terima. Maka Allah Taala janji tidak akan sia-siakan orang yang macam ni. Habis tu pasal apa kita buat amal soleh kerana orang? Pasal apa kita buat amal soleh kerana orang? Bandingan seperti contoh ayah kita, katalah ayah kita ni orang kaya. Lepas tu dia pula kaya, lepas tu dia tak kedekut. Kita kata ni, ayah saya ada nak buat satu benda ni, kalau tak cukup modal boleh minta kat ayah. Ayah jawab tak apa, boleh tak ada masalah. Bila kita dengar macam ni rasa tenang kita. Sebab apa? Sebab ayah kita ni tak pernah bohong. Biasa kalau janji tunai dengan orang lain pun dia tolong, apatah lagi anak dia. Maka di sini ni Allah bersifat Rahman, pemurah. Allah beri kepada orang kafir segala keperluan hidup. Segala keperluan hidup. Jadi jika orang beriman macam mana? Jawabnya pasti Allah Ta'ala bagi juga. Cuma kadang-kadang Allah Ta'ala test, uji sikit, bagi susah sikit orang beriman. Maksudnya apa? Maksudnya nak bagi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu maksud dia gitu. Sebab tu ayat ni Allah Ta'ala janji tidak mensia-siakan orang yang berbuat amal soleh. Kemudian nak menambah keyakinan kita lagi, disebut pula dalam An-Nahli ayat 97, man amila salihah min zakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang bermaksud barang siapa yang mengerjakan amal soleh, sama ada laki-laki ataupun perempuan, dalam keadaan dia beriman kepada Allah, maka sesungguhnya kata Allah kami berikan kepada mereka ni kehidupan yang baik di atas dunia ni. Kemudian di akhirat macam mana? Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan sesungguhnya kami akan beri balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan di dunia dulu. Sebab tu kalau kita buat sesuatu orang tak iktiraf, tak apa. Yang penting kita buat tu Allah Ta'ala redha. Sebab yang kita nak bukan hanya sekadar dunia ni, kita nak akhirat tu. Cuma biasalah nisbah kita manusia, kadang-kadang bila orang sindir, orang cerca, orang tak iktiraf, kadang kita rasa tak syok. Kadang kita rasa tak best. Tapi mana kita kena lawan lah mana tu. Sebab apa? Bukan kita nak semata-mata dunia ni. Sebab dunia ni merupakan tempat persinggahan saja. Kita sebut dah tadi. Kita nak pergi jauh lagi di akhirat tu. Di akhirat tu kita nak balik sampai masa Allah Ta'ala akan panggil kita. Akan panggil kita kembali kepada Allah. Sebab tu setiap amalan yang kita buat kena mujahadah untuk ikhlas. Sebab tu dalam hadis Qudusi sebut, aku terkaya daripada segala kongsi. Maknanya Allah Ta'ala terkaya daripada syarik, daripada yang sama dengan dia. Jadi siapa-siapa yang buat sesuatu selain daripada aku, kata Allah dalam hadis Qudusi ni, hampirlah minta ganjaran dekat orang tu. Jangan minta kat aku. Ni yang dikatakan janji Allah, orang yang buat kebaikan Allah Ta'ala tidak sia-siakan. Sebab tu kalau barang rosak, kita kena perbaik, kita kena repair. Bila kita baiki, barang rosak jadi elok. Jadi daripada sini pula nisbah orang pula bila jadi rosak kena memperbaiki diri jadi elok. Bandingan motor rosak, ada orang nak minta beli, kemudian orang tu beli
motor rosak, harga murah lah. Dia pun beli, dia repair, dia bubuh cat, dia tukang apa semua, jadi elok. Lepas tu dia jual dengan harga 2-3 kali ganda lebih mahal daripada waktu beli rosak. Sebab apa mahal? Kerana sudah dibaiki. Sudah diperelokkan. Sebab tu bagi kita, sifat baiki ni sangat besar. Disebut islah. Disebut islah dalam Quran Al-Hujurat ayat 10. Allah Ta'ala sebut fa aslihu baina akhawaikum, maka elokkan, baiki antara saudara kamu. Sebab tu baiki ni termasuk pekerjaan yang besar. Kerana apa? Asal benda tak elok diperelokkan. Contoh, baiki rumah, baiki kenderaan, baiki jalan dan sebagainya. Termasuk juga orang sakit pergi berubat. Yang merawat tu membaiki orang sakit. Cuma dalam bab ni tak sebut baiki lah, tapi sebut merawat. Sebut macam doktor ke apa kan, sebut merawat. Asalnya termasuk jenis baiki juga. Nak cerita kata amalan baik ni sangat-sangat bagus. Sehingga kan dalam syarak kita pun membenarkan untuk membaiki, mendamaikan antara dua orang yang bergaduh dengan jalan harus tipu. Bukan ajak suruh menipu. Dia bergaduh, dua orang bergaduh, kita nak bagi baik ni dengan jalan kita tipu. Kita buat cerita. Kata si A nak baik dengan si B, tapi jangan jumpa seorang lah, kena jumpa dua-dua. Lagi jumpa seorang kau tidak kenyai. Apa dia kenyai? Kena pergi kabur dia. Ni kami datang ni bukan apa ni, sajalah nak kabur. Jadi si mak tu dia nak minta maaf lah. Tahu, orang kampung semua tahu bergaduh lama dah. Puluh tahun dah hampa ni bergaduh. Jadi dia pun dia segan nak mai. Jadi kami sebagai wakil. Betul ke? Cik mula-mula derah seorang. Betul ke? Betul, tidak kami pun tak mai. Tak apa lah kalau tu, kita pun dah tua-tua dah. Orang sedap pun tua, aku muda lagi. Tapi kena jumpa seorang lagi tu. Lagi hambat jumpa seorang ni, seorang tak jumpa. Dia bertembung di kedai, belaga angin. Belaga angin. Nampak? Mana syarat membenarkan. Dia panggil tipu tu makna harus. Harus kita nak mendamaikan dua orang yang bergaduh. Sebab tu baiki, islah ni termasuk dalam bab ihsan. Termasuk dalam bab ihsan. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam ayat orang ni, apa yang nak memperelok ni, Allah Ta'ala tidak mensia-siakan amalan dia. Sama juga dari segi habuan dunia pun, syarak membenarkan orang yang membaiki boleh dapat upah. Kelebihan orang yang membaiki asbab dia dapat rezeki untuk sara kehidupan, dan dia boleh tolong orang lagi. Contoh lain, macam orang sakit tadi, pergi berubat merata dah, tak mau nak sembuh. Kemudian pergi jumpa satu doktor tu, takdir Allah lega. Lepas tu ucap terima kasih lah banyak-banyak. Saya ni daripada nak semayang pun susah lah ni, jadi mudah dah. Terima kasih banyak-banyak. Maka daripada sini ni, nak jadikan kerja kita tu ahsana amala tu, mesti letak agama di depan. Buat apa pun kerana Allah. Kalau kita tumpu semata-mata dunia, maka dapat dunia saja. Akhirat tak ada apa-apa. Akhirat tak ada apa-apa. Sebab tu kadang-kadang kita lupa tentang akhirat. Ada yang fikir hidup di dunia cukup makan, cukup pakai, tempat tidur apa, cukup dah. Tak perlulah nak kuliah-kuliah ni, tak payahlah. Ni di antara punca nak menggelincirkan kita daripada jalan yang Allah Ta'ala redha. Kenapa? Kerana tidak mempedulikan soal agama. Soal agama. Jadi dalam ayat ni, di samping Allah nyatakan janji dia, maka Allah Ta'ala juga nak beri nasihat kepada kita orang beriman. Itu maksudnya gitu. Baik, habis. Kemudian kita sambung lagi sikit lagi. Apa dia janji Allah ni kepada orang beriman? Sambung ayat 31. Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar. Bermula mereka itu orang yang mukminin, orang yang beriman tu, yang beramal, yang soleh-soleh itu, bagi mereka itu beberapa syurga, yang nama syurga tu Jannatu Adn. Jannatu Adnin. Bagi mereka yang beriman, beramal soleh ni, apa ni, syurga yang namanya Jannatul Adnin. Jadi kalimah Adnin ni asal makna tetap, tidak beralih. Asal makna tetap, tidak beralih. Kita di dunia ni kena beralih. Kita duduk di dunia ni tak tetap. Contoh asal kita duduk kampung. Contoh duduk kampung. Mana sahabat kita mana? Duduk mana sahabat kita? Mana sahabat aku ni balik? Ada belakang. Contoh sahabat kita duduk kampung pada Ejuk. Lepas tu hijrah pergi Penang, kerja di Penang. Penang. Lepas tu biasa duduk Kuala Lumpur, Ustaz. Kuala Lumpur, Ustaz mana? Ustaz duduk di Kuala Lumpur, Ustaz. Lepas tu patah balik Penang balik. Hari ni duduk Manjui.
Hari ni duduk manjui. Tu maksud dia gitu. Jadi sama juga kita. Asal kita mungkin bukan orang sini. Macam kak kita tu orang Kelantan. Tu kak kita tu orang Kelantan, kak Kelantan. Kelantan. Tu balik ngundi lah. Balik ngundi kena klik. Kena klik. Nak pakar apa tu nombor 2 tapi nak kena klik. Jadi asal Kelantan datang duduk Sungai Sipuk duduk Sungai Sipuk. Adalah faktor sebab suami kerja ke apa sebagainya kan. Jadi maknanya nak cerita kata kita pindah. Begitu juga orang yang kerja makan gaji, berapa kali duduk kena tukar. Saat duduk sini, saat mula-mula posting tu Sarawak lepas tu pula minta balik Semenanjung, aku dapatlah balik Perak, lah pergi hantar tu Pahang. Tak apalah kata. Duk pindah. Last kali kata, aku tetap kerja di sini. Cik, aku tetap je. Sampai masa pencen, beralih juga. Takkan nak duduk situ lama-lamanya, pencen tu aku tendang buang lah. Dah habis cukup pencen. Beralih juga. Adapun sampai syurga Aden ini makna tetap, tak berdalih dah. Makna tak ada beralih dah. Tapi itulah kita manusia ni kadang-kadang tenggelam dengan dunia. Sampai terlupa sampai masa kita kena beralih daripada dunia ke akhirat. Sebab tu kita berhajat kepada nasihat, kita berhajat kepada peringatan. Wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Az-Zariyat 55. Dan tetaplah memberi peringatan kerana sesungguhnya dengan memberi peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Sebab tu diingatkan kepada kita, sekurang-kurang kita kena jadi orang yang mustami'. Apa mustami'? Mendengar. Kau nak mengaji kitab tak sempat, nak tengok kitab pun tak nampak, nak pegang pen pun malas. Mustami'. Mustami' ni mudah, jangan lena hak tu Dia main-main bawa telinga habis mana lah? Aku nak pergi kuliah. Buku apa tak? Aku mana ada buku apa? Tak ada buku apa? Tak ada buku apa? Tak ada apa? Aku ustaz ceramah aku dengar. Wah, lagu tu kira macam Imam Syafi'i Ada Imam Syafi'i lebih lagi lah. Aku bawa. Tak apa, yang penting dia mau dengar yang penting dia mau dengar. Sebab itulah bila mendengar pun tak apa. Pasal apa? Ibarat macam cas bateri. Bateri malap. Bila cas ni dia cerah sikit. Dia cah tu dia cerah sikit. Maka Allah janji dalam ayat ni bahawasanya mereka akan dapat syurga yang tetap. Jadi syurga ni, jannah ni, kalau lurah Melayu kita makna taman, kebun. Makna kebun, taman yang tidak beralih. Lagi pula bila sebut syurga, apa yang ada dalam syurga? Di antaranya jannatin tajri. Makna syurga yang mengalir, sungai-sungai. Sungai-sungai di bawahnya. Sebab tu sambung lagi ibarat lagi. Dia kata lagi, yang mengalir daripada bawah mahligai mereka itu oleh beberapa sungai ayak tawar. Jadi mengalir makna mengalir deras. Mengalir laju, itu makna tajri. Maknanya mengalir dengan laju. Di bawah mahligai itu dipanggil tafsir mudhaf. Maksudnya bawah mahligai ni rumah-rumah besar. Rumah-rumah besar ni dia ada ayak duk mengalir. Sebagaimana rumah orang-orang kaya, ada kolam ikan, duk tepi rumah, duk ngalir, tengok. Ni gambaran suasana syurga. Tapi syurga ni kalau kita terlintas dengan pemikiran kita tak sama. Tak sama. Kalau kita terbayanglah rumah siapa, rumah kaya-kaya ni, tak sama. Syurga ni lebih lagi. Kemudian bagi diri orang masuk syurga pula macam mana? Sambung lagi ayat, dia kata lagi, yuhallawna fiha min asawira min zahab. Jadi di sini ni kita perhati kalimah dulu. Dia kata sini yuhallawna, makna diberi pakai. Tu dia terjemah, diberi pakai mereka itu pada dalamnya dalam syurga. Kalau sebut yuhallu pakai sendiri. Yuhallu pakai sendiri, yuhallau diberi pakai. Sini ni yuhallau diberi pakai. Kalau kita mengaji kalimah dipanggil bina maf'ul. Bandingan kita di dunia ni, bila satu orang nak kahwin, maka ada orang tolong pakaikan pakaian. Padahal dia boleh pakai sendiri. Ayah saya nak menikah. Masa saya nak menikah hal tua dulu apa ni, ya hak belah bini lah, dia tempah baju dekat butik. Hak pakai saya tu nama dia Farah. Bukan perempuan, laki. Farah nama dia Farah tapi laki. Ustaz nak pakai dah rantai? Aku tak mau rantai, aku tak mau. Ramai simpan. Tapi kalau terkolok okey kan? Terkolok tak apa, terkolok boleh, terkolok okey. Okey, saya pakai. Baju kuning sak. Sega Ustaz. Ya. Nama dia Farah. Tapi bukan perempuan lah, lelaki. Nama dia Farah. You call me Farah. Kadang-kadang nama dia Saleh tapi panggil Sally.
Berapa gelang? Baik. Itu maksudnya dah. Jadi nak kata diberi pakai tu. Diberi pakai maknanya yuhallau, diberi pakai. Bandingan kita di dunia ni lah, satu orang nak kahwin, maka ada orang tolong pakaikan. Sedangkan hari-hari sebelum ni duk pakai sendiri. Bila nak kahwin pergi kedai, orang tolong make up, orang tolong pakai. Ni dipanggil yuhallau. Dipanggil yuhallau. Sebab tu saja kita nak ingatkan. Kalau anak kau nak kahwin, hak make up tu pastikan perempuan. Tak mau jadi dayus, awal-awal menikah dayus dah. Sebab tu kalau anak perempuan, habak dia, hang siapa make up hang ni nak oi? Dia kata ada tu butik tu. Orang butik tu lelaki ke perempuan? Dia lelaki tapi dia macam perempuan mau oi. Tak, dia lelaki, bukan macam. Parah tu lah. Jangan duduk tacap-tacap. Tacap-tacap jangan. Cari orang perempuan. Tak pun kalau tak ada orang perempuan, hang make up sendiri. Loh, selalu ni duduk make up sendiri boleh ya pun. Pasang oning tak oning mau boleh. Bini aku tengok balas. Ada orang tengok nama dia naik tu. Tengoklah ya. Aduh, tengok tu tak apalah. Jadi balik cerita kita. Ustaz pun takut juga lah. Bukan saya takut, dia tak takut dengan saya, tu yang masalah. Hormat Pak Haji kata hormat. Hormat. Baik. Okey nah. Jadi balik cerita kita sikit lagi. Balik cerita kita sikit lagi. Jadi maknanya yuhallau ni makna diberi pakai. Ini gambaran ahli syurga ni dipakaikan kepada ahli syurga. Tu maksud dia. Okey, dipakaikan. Sebab tu dipakaikan ahli syurga ni sebab apa? Kerana nak memuliakan. Nak memuliakan, nak mentakzimkan. Jadi pakai di sini sebagai perhiasan. Sebagai perhiasan. Tu maksud dia gitu. Habis. Kemudian, depa nak make up artis. Yang tu mahal lah bayar. Bini Haji Bakro. Baik. Sambung lagi. Dia kata lagi. Sambung lagi ibarat kita. Dia kata beberapa gelang tangan. Asawir dipakaikan gelang tangan. Kalau gelang kaki dipanggil khilqal. Gelang tangan dipanggil asawir. Jadi gelang tangan ni pula dibuat daripada apa? Sambung lagi ibarat kita daripada emas dan perak. Tu dia. Dalam syurga ni bagi laki-laki boleh pakai emas. Sebab tu ada hadis sebut, jika laki-laki yang pakai emas di dunia ni, kalau dia tak taubat, di akhirat tak merasa pakai emas. Sebab tu ibu-ibu untung. Dua nikmat syurga yang ibu-ibu boleh pakai di dunia. Apa dia? Emas dan sutera. Kami laki-laki tak boleh. Sutera ni, jangan kata pakai, duduk pun tak boleh. Kelambu sutera tu tak boleh. Melainkan ada uzur. Contohnya, doktor kata, you punya pakaian tak boleh pakai ni kain biasa, semua kena pakai sutera. Itu pasal allergic. Itu tak apa. Tapi kalau sengaja tak boleh. Mah pun tak boleh. Melainkan gigi mah. Itu boleh. Gigi mah, hidung mah, itu boleh. Kalau sengaja nak pakai mah tak boleh. Tapi dalam syurga diberi pakai mah. Sebab tu ada apa hadis sebut tadi. Kalau di dunia ni kita pakai mah, akhirat tak merasa. Lagi pula bila sebut perhiasan munasabah kepada perempuan. Perhiasan ni munasabah kepada perempuan. Tu maksud dia gitu. Baik. Kemudian dia kata apa lagi? Sambung lagi. Dan lu'lu'. Apa lu'lu'? Permata. Lu'lu' ni mana permata, mutiara. Maksudnya gelang daripada mah perak, kemudian mutiara. Yang ni permata-permata. Tu maksud dia gitu. Tu dipanggil lu'lu'. Kemudian pakai mah perak, lu'lu' ni banyak mana? Dia main hadis pula. Yang ni hadis ni. Penuh tempat wuduk. Mana penuh tempat wuduk? Ni sebelah tangan. Ni. Macam Mami Jaromo. Bila buat apa tu? Katina Aziz. Tak tengok cerita tu? Aku pun tengok. Apa tak tengok? Ni hadis ni. Yang ni hadis ni namanya ni. Penuh tempat wuduk. Dia hadis. Apa hadis dia? Ada hadis ni. Baik dah. Dia kata maknanya hak wajib sampai siku. Kan kita wuduk, fausilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wa aydiyakum ilal marafiq. Tangan ilal marafiq sampai siku. Lebih sunat, dipanggil takjil. Baik. Jadi dalam hadis sebut tablughul hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu. Banyaknya gelang yang dipakai orang mukmin sampai ke perenggan anggota yang dibasuhnya semasa wuduk. Ni, gelang. Sebab tu ibu-ibu jangan susah hati. Kalau laki daripada start nikah sampailah ni, dia beli satu ni gelang seutas Hak ni lah dulu kini selamanya. Tak payahlah.
Dia kata, abang ni gelang saya ni bila lagi nak tukar? Kita kata, minta maaf lah, lah ni ekonomi teruk. Tak apalah, aku bawa lah pergi pokong, tapi tengok saja. Bawa pergi pokong, tapi tengok saja. Tak pasal dia nak lepas yang, tapi tengok saja. Bini pun tak apa, okey. Okey, tak apa. Masuk mall tu pegang tangan. Pegang tangan, habis meter. Dia orang perempuan ni kalau pegang tangan, memang habis meter. Tak beli apa, tak apa. Tak beli apa, no. Tak beli dah. Okey, okey saja. Tengok pokong, okey. Baik. Itu maksud dia, nah. Okey. Kemudian sikit lagi, nah. Kemudian tambah lagi nikmat syurga. Tambah lagi nikmat syurga. Apa dia? Sambung lagi ayat. Wa yalbasuna thiyaban khudra min sundusin wa istabraqa. Dan diberi pakai mereka itu orang mukmin akan beberapa kain yang hijau. Khudra makna hijau. Jadi terjemah diberi pakai. Jadi dari segi kalimah dan pakai ya, la bisa yalbasu makna pakai, wa yalbasu makna pakai. Maksudnya dan pakai mereka itu ahli syurga akan pakaian khudra yang hijau. Yang hijau lah disebut yang hijau lah. Tu. Yang hijau tu dia kata. Dia tak kata hak color lain, hak hijau dia kata. Baik. Pakaian apa? Pakaian apa? Daripada tu dipanggil bayan, sutera halus dan kasar. Sutera dipanggil sundus. Sutera halus sundus tu mana sundus tu. Kemudian sutera kasar tebal dipanggil istabrak. Istabrak. Jadi bagi kita orang lelaki di syurga boleh pakai sutera. Adapun di dunia tak boleh pakai sebab tempat kita sebab tu kita nak halusi lagi mana yuhallau bina maf'ul, yakni diberi pakai. Adapun wayal bisu la bisa yalbasu ni dengan makna pakai. Okey. Apa maksud dia? Iaitu dalam bab pakaian, kita pakai sendiri. Bab pakaian. Wayal basu tu makna dan pakai. Maksud dia gitu. Pakaian kita pakai sendiri. Adapun perhiasan tadi tu, emas, perak, luluk tadi, ada orang tolong pakai. Boleh faham tak ayat tu? Ada orang tolong pakai. Timbul soalan lagi. Yang mana dulu? Pakai perhiasan dulu ke pakai baju dulu? Jawabnya atas kebiasaan kita pakai pakaian sendiri dulu, kemudian baru pakai perhiasan. Okey. Tetapi sebab apa ayat sebut beri pakai perhiasan dulu, kemudian baru pakai? Maksud apa? Maka jawabnya disebut diberi pakai dulu kerana perbuatan ini sangat-sangat mulia. Sebab tu didahulukan. Kemudian baru sebut pakai pakaian. Ni dia panggil cara balaghah Quran. Tu maksud dia. Tu kalau kita teliti, kita tadabbur, tengok guru duk hurai je dah, baru nampak. Lagu tu, ni bukan lagu lain. Kemudian sebab apa warna hijau? Awak tak warna lain? Pula dah. Kerana warna hijau ni dia menyejukkan mata orang yang melihat. Sebab tu di antara hikmah tumbuh-tumbuhan, daun-daun banyak warna hijau. Adapun langit warna biru. Warna biru kebiru-biruan. Jadi kerana warna-warna ni baik untuk kesihatan mata. Mana lihatlah sekitar alam bumi yang luas terbentang. Langit putih kebiruan gambarah. Tu maksud dia gitu. Baik, habis. Sebab tu kata ahli hikmah, 3 perkara yang boleh menghilangkan kesedihan. Apa dia? Yang pertama air. Kita tengok tu boleh hilang kesedihan. Air mengalir. Tu sebab tu kadang orang nak tenang dia tengok ayat terjun contohnya. Air. Ayo. Kemudian yang kedua warna yang hijau. Warna yang hijau. Kemudian yang ketiga muka yang cantik. Ni bukan saya reka ni, ada dalam tafsir sebut lah. Dia kata kau reka pula. Tak ni mana ni. Baik. Kemudian tambah lagi nikmat, dah lepas siap pakai elok-elok dah. Dah siap pakai elok dah. Apa lagi? Sikit lagi, sambung lagi, dia kata lagi muttaqiina fiha 'alal araik, hal bersandar mereka itu ahli syurga pada dalamnya dalam syurga. Hal bersandar mereka itu. Jadi setengah ulama kata sini ni dipanggil kalam hazah mudah, takdir wa yajlisun, dan duduk mereka itu hal keadaan bersandar. Lagu tu. Jadi bersanding. Jadi dia tanya hal bersandar mana duduk dalam keadaan bersandar mereka itu ahli syurga pada dalamnya dalam syurga itu. Duduk atas apa? Sambung lagi ibarat kita, atas segala pelamin tempat bersanding nikah. Yang ni bukan pelamin anganku musnah, yang tu azi. Kita dengar lagu tu apa?
Aziz orang Sarawak. Kau tetap anganku, kau tetap dalam anganku kan lagu dia. Satu lagi pelamin anganku musnah lagu dia. Tapi hak ni bukan pelamin anganku musnah dah. Hak ni pelamin nikmat. Duduk dalam syurga ni, duduk di mahal dah. Kadang-kadang mahal pada makan lagi. Padahal bukan buat apa pun datang duduk pergi kenyih ambil gambar balik gitu ya. Marah lepak lagi. Kadang-kadang kita suka tanya, Nazir PP tanya, "Wih, pelamin nampak hebat tu berapa?" 5,000 Ustaz. 5,000 pelamin. Allah, beli iPhone pun lepas dah. 5,000. Padahal kau dah buat apa pun dah kenyih itu. Wih, rupanya letih juga jadi pengantin ni letih lah. Abang mungkin dah lama dah dia lupa lah. Letih bukan tiba sasat gambar. Aku iman tu. Lagi tak bawa. Lagi ambil. Lepas tu pusing pula tangan sini lah. Luku pala aku tahu. Tangan apa. Ambil gambar sudah lah. Tapi betul. Dia kalau kata bila dah lepas ni. Memang kalau kita tengok balik kan. Dia waktu tu excited sama. Tu maksud dia gitu. Tapi tak apalah tu terpulang lah kan. Tapi kalau ikut. Janganlah sampai melampau sangat. Biar pelamin 5,000 nak buat apa. Agak-agak lah. Melainkan kalau pendapatan sebulan 1,000. Tak apa lah. Balun lah. Balui lah. Ni kadang-kadang duduk pinjam duit orang pula. Lepas tu kenduri habis hutang. Tak habis bayar lagi. Baik. Habis tu. Kemudian sikit lagi nak berhenti lah. Ustaz ni berhenti lambat. Masih mula lambat dia. Boleh babu. Lagi maklum saja. Babu sekali dia potong. Kam dia. Baik. Jadi tak apalah. Sebab tu main dengan nak ni tak tambah pula ada duit. Tak apalah, tak kisah berapa pun asalkan puas hati. Ni di antara nikmat kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian Allah Ta'ala nak hukum pula. Apa dia? Sambung lagi ibarat kitab. Dia kata ni'mas thawab, sebaik-baik balasan orang yang soleh itu syurga. Sebab tu sebaik-baik balasan orang yang soleh ni ialah syurga. Tu maksud dia gitu. Jadi munasabah dengan beriman dan buat amal baik, maka sebaik-baik balasan ialah syurga. Ini yang kata kemurahan Allah terhadap hamba dia yang beriman. Jadi kalau kita tilik nak beramal di dunia ni tak lama, sikit je masa. Dari segi amalan bukan sentiasa, ada waktu-waktu. Cuma bab iman sentiasa. Dari segi amalan tak lama. Kita semayang 10 minit, tu pun lama. Puasa siang hari 13 jam, 12 jam. Baca Quran takat mana larat. Adapun iman sentiasa. Sebab tu disuruh kita jaga iman. Ni yang iblis nak sangat terhadap kita ni ialah nak rosakkan iman kita. Jadi asbab kita tambah amal membawa kepada iman kita ni makin bercahaya. Makin bercahaya. Tu sifat orang beriman disebut dalam Al-Anfal ayat yang kedua. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya zadathum imana, bertambah iman kerananya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan ke atas Allah lah mereka bertawakal. Itu maksud dia gitu. Habis. Kemudian yang terakhir dia kata wa hasunat murtafaqa, dan seelok-elok syurga itu tempat duduk dan manfaat. Jadi kalimah mirfaqa ni asal makna tidur dengan siku. Tidur dengan siku kemudian ganti dengan bantai. Maksudnya syurga ni adalah tempat yang baik segala-galanya. Sama ada duduk, tidur dan sebagainya. Duduk, tidur dan sebagainya. Baik, habis. Pasal apa yang lajak? Sebab dah sampai stesen lah. Sebab tu saya nak habis juga ni. Nanti kita masuk cerita lain lah ni. Ayat 32 ni, dia nak mai pula cerita yang akan datang. Allah Ta'ala buat bandingan 2 orang tokek kurma. 2 orang tokek kebun. 2 orang tokek kebun, seorang sombong, seorang lagi tak sombong. Ni Allah Ta'ala buat perumpamaan. Baik, tanda situ. Jadi saya mohon maaf jika terkasar bahasa. Ada nak tanya tak? Ada nak tanya tak? Kot lah ada nak tanya. Ya. Musibah ni. Ya. Kalau kita tengok orang kena musibah kata, "Ui, beratnya hang ni." Ya. Musibah ni berat. Okey. Tapi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, musibah ni dia mengikut kemampuan orang tu. Kadar. Orang tu. Jadi kita rasa berat, tapi bagi dia ringan. InsyaAllah dia boleh selesai lah kan? Ya. Betul tak? Dia dari segi zohirnya kita tengok satu-satu ujian pada orang ni memang kadang-kadang kita rasa berat. Tetapi berbalik kepada ayat yang Allah Ta'ala sebut, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kami tidak membebani kepada seseorang melainkan atas kesanggupan.
Daripada sini ni asas dia, setiap ujian yang kita hadapi kita boleh hadapi, maksudnya gitu. Tapi bagi orang yang kadang-kadang hilang kawalan, tu yang kadang-kadang dia buat ambil jalan mudah, dia bunuh diri, dia pergi minum racun. Pasal apa? Dia hilang kawalan. Sedangkan ujian memang berat. Kadang-kadang ujian kita tengok tu, orang ni dia uji satgi anak, satgi dia uji yang ni macam ni, dia uji satgi macam ni, dia uji macam ni, kawan dia pula diuji dengan susah. Tapi kalau ikut ujian tu kita boleh hadapi. Bagaimana cara kita nak keluar? Yang tu ya. Sebab ujian yang telah beri ni, kalau dari segi asasnya ialah kita boleh hadapi. Cuma bagaimana kita nak cari jalan penyelesaian. Cuma daripada satu sudut kita kata berat ujian pada dia, tak apalah, tak ada masalah. Tu sudut percakapan kita, tak apa. Tak ada masalah. Tu maksud dia gitu nah. Baik. Ya. Ada lagi? Perempuan kita pakai gelang pakai bola pakai penuh. Sampai kita di sana sok kena kita kan. Perempuan nak mini Pak Lang apa? Oi, Pak Lang tanya Johor. Oh, kena lah insya-Allah. Kena. Dia mau pakai gelang pun kena. Oh, Pak Lang. InsyaAllah kena Pak Lang. Ustaz tanya. Ya sila. Bila lahir seorang baby tu, okey. dikatakan ada korin. Korin tu apa Ustaz? Korin ni makna macam pendamping lah, pendamping. Macam dia nak panggil capuan abang macam mana? Dia macam dia kita ni ada korin, saya nak cerita pun saya tak apa nak boleh cerita detail, saya tak apa nak tahu secara detail. Tapi maksudnya dia macam ada orang yang damping dekat. Gitu. Bagi dia korin dia maksud itu. Jadi dia tak ada apalah tu. Itu. Baik. Ya, ada apa lagi? Ibu-ibu nak tanya apa? Tak ada apa Ustaz, 11:10 lebih kalau dia balik masak pula. Oi, tak lah babu, minta maaf. Babu ni kan suruh tarik ya. Baik no. Jadi sekali lagi lah. Jadi bagi tuan-tuan dan puan-puan nak bantu untuk kuliah duha kita ni memang sepenuhnya ditanggung lah oleh Abang Abu atas nama Darul Hijrah ni. Jadi bolehlah masuk sumbangan ke. Jadi yang tengok online tu bolehlah masuk dalam nombor akaun. Nombor akaun. Ada tulis nombor akaun tu? Tak tulis. Nombor akaun boleh masuk boleh masuk dah. Yang mana tengok online, bakat-bakat bantulah. Kakak bantu. InsyaAllah mudah-mudahan sama-sama kita dapat manfaat lah. Jadi tak ada lah nak menyanyi pun tak ada lah, nak mengaji pun tak ada dah, lewat lah. Baiklah, jadi saya mohon maaf lah jika terkasar bahasa. Saya nak pergi Lenggung pula ni. Tolong doakanlah. Semoga selamat perjalanan. Tadi pun saya keluar lambat kat tadi daripada Semangui tadi 5.20. Pasal saya jaga lewat. Tu pun mujuk bini tengok, bini kejut pasal anak jaga. Dia jaga pukul 5. Saya kunci jam 4.45. Jam bunyi saya tak dengar. Saya punya laju lah, tak tahu nak habaq. Sampai di UK tahu kau apa? Pukul 6. 5.20 daripada Semangui sampai di UK pukul 6. Berapa Ustaz tekan tu? Yang tu jangan tanya berapa. Jangan tanya apa. Laju saya buat laju. Doalah berselamat. Wallahu a'lam. Ikan bakar dah ni. Ada. Ikan bakar. Ikan bakar dok panggil dah tu. Ikan bakar dok panggil dah. Wallahu a'lam lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya masih enak. Allah. Ya, masih.
Gambar apa? Ini saya jangan pakai gambar.